7 berkaitan dengan fizik kuantum. Okey. Kalau cikgu laju sangat atau suara tak dengar, bagi tu cikgu ya, atau skrin tak nampak ke, bagi tu cikgu lah. Okey. So yang pertama, kita nak belajar tentang fizik kuantum. Okey. So kita nak tengok apa. Okey, so jadi sebelum kita masuk kepada fizik kuantum, kita nak tahu tentang ilmu pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku jirim mengenai atom dan subatom membolehkan komputer kuantum dicipta. Komputer kuantum merupakan superkomputer yang mampu melakukan pemrosesan maklumat yang banyak dalam masa yang amat singkat. Antara kegunaannya ialah tindak balas kimia yang sangat kompleks dapat disimulasikan dengan pantas untuk membina model mekanisme tindak balas tersebut. Teknologi ini digunakan dalam bidang astronomi dan pasaran saham. Hal ini kerana mekanisme fenomena semula jadi yang dikaji dalam bidang astronomi adalah kompleks, manakala perubahan pasaran saham berlaku dengan pantas. Oleh itu, pembinaan model terperinci melalui superkomputer membolehkan kita memahami fenomena kompleks dan membuat keputusan yang wajar. Seterusnya, apa kepentingan kita belajar bab ini ya? So jadi kefahaman fizik kuantum membantu para penyelidik mencipta sistem komputer yang canggih dengan memori yang besar dan kelajuan pemrosesan yang amat pantas. Kemudian perkembangan penciptaan ini dapat melahirkan pakar komputer dan pakar fizik yang kompeten serta dinamik demi menyahut cabaran era kuantum yang semakin mencabar. So jadi untuk lesson futuristik lah, untuk masa akan datang lah. Proses penyulitan encryption adalah mustahak untuk menjamin keselamatan dan kerahsiaan maklumat sesebuah organisasi, institusi kewangan atau kerajaan. Pengetahuan dalam fizik kuantum membolehkan perkembangan sistem algoritma penyulingan dan tantangan digital baru yang lebih selamat. Lepas tu kita pergi kepada teori kuantum cahaya. So jadi semasa kamu tingkatan 4, kamu telah pelajari bahawa spektrum adalah spektrum selanjar. Spektrum ini terdiri daripada 7 jenis gelombang yang mempunyai frekuensi panjang gelombang yang berbeza seperti ditunjukkan dalam rajah 7.1. So ada sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinaran inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. So jadi semakin ke kanan ni, panjang gelombang dia semakin panjang, dan ni semakin ke kiri, panjang gelombang dia semakin pendek. So jadi yang paling pendek ni lah sinar gamma. Kemudian dari segi frekuensi pula, semakin ke kiri frekuensi dia semakin besar. Dia terbalik. So jadi makin kecil panjang gelombang, makin besar dia punya frekuensi. So yang ini adalah cahaya nampak lah. Cahaya nampak ni warna pelangi ni lah. So jadi kita pergi ke seterusnya. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Semua objek lah. Badan kita, batu ke, pasir ke, langsir, apa-apa, pokok, dia memancarkan sinar elektromagnet. Frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung pada suhu objek itu. So jadi setiap objek ni ada dia punya suhu. Objek yang sejuk memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contoh macam objek sejuk, contohnya macam peti sejuk kan, dia memancarkan gelombang dan frekuensi yang rendah. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro. So manakala objek yang panas memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi, contohnya cahaya. Contohnya cahaya tampak dan sinaran ultraviolet. So apakah juga manusia memancarkan sinaran elektromagnet? So jadi manusia pun menghasilkan sinaran elektromagnet. So jadi kita tengok kepada jasad hitam. Apa itu jasad hitam? Jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran termal bergantung kepada
suhunya. Sinaran yang dipancarkan berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan. Lepas tu, sinaran yang dipancarkan berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasa jisim. Oleh itu, sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasa hitam atau black body radiator. Okey, so seterusnya kita kat sini dia ada bagi maklumat lah. Okey, sinaran termal merupakan sinaran elektromagnet yang merangkumi sinaran boleh tampak dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia seperti sinaran inframerah. Okey. Lepas tu kita pergi kepada ada lagi satu lagi. Okay, sinaran cahaya yang memasuki rongga telinga akan mengalami proses pantulan berulang-ulang pada dinding dalam rongga telinga. Setiap kali pantulan berlaku, sinaran akan diserap oleh dinding dalam rongga telinga sehingga semua sinaran diserap, iaitu rongga telinga seolah-olah bertindak sebagai jasad hitam. So ni telinga kita kan. So jadi bunyi masuk, so jadi dalam ni dan jasad hitam lah, seolah-olah macam jasad hitam. So pantulan dalam dinding ke dinding. Okey, so jadi kat sini apabila suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran termal pada semua panjang gelombang. Rajah 7.2 menunjukkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi 3 jenis jasad hitam mengikut suhu yang berbeza. Lazimnya setiap lekukan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian belah kiri. Yang inilah belah kiri sini, iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang tinggi. Pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Okey, so jadi ini adalah contoh-contoh dalam jasad hitam dalam kehidupan harian ya. Ini contohnya termografi sebuah kereta. So jadi makin panas suhu kan, so kita akan nampak warna merah ni lah. Okey. Ini elemen pemanas. So jadi makin ni, so jadi dia punya warna merah ni makin lebih menonjol. Dan ini adalah untuk lampu lah. Okey, lepas tu kita pergi kepada pencetusan idea teori kuantum. Ni sejarah-sejarah orang-orang saintis-saintis lama lah yang mencetuskan idea teori fizik kuantum ni ya. Okey, so jadi apa yang dikatakan kat sini, cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Dalam suatu objek yang panas, elektron bergetar pantas pada sebarang arah secara rawak dan menghasilkan cahaya. Semakin panas objek tersebut, getaran elektron menjadi lebih bertenaga dan lebih banyak cahaya akan terpancar. Elektron dalam objek panas akan bergetar dengan suatu jurat frekuensi yang selanjar. Menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron juga tidak menyihat. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Walau bagaimanapun, keputusan eksperimen yang melibatkan sinaran jasad hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori fizik klasik. Berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi sinaran jasad hitam, keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Percanggahan konsep tenaga cahaya ini telah mencetuskan teori fizik kuantum. Okey, so jadi memang bab ni agak berat sikit lah. Okey, tapi tak apa, kita belajar dulu. Nanti lama-lama kita akan faham sikit-sikit lah. Okay, so ini adalah teori-teori klasik yang dipeloporkan oleh saintis-saintis lama lah. Di antaranya Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton dan J. Thomson. Ini sambungan lah. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis G. Broglie. Ini adalah
saintis-saintis yang telah berpur dalam teori fizik kuantum. Okey, lepas tu kita pergi kepada kuantum tenaga. Okey, spektrum elektromagnet boleh terdiri daripada spektrum selanjar dan spektrum garis. Okey, Raja 7.4 dan 7.5 masing-masing menunjukkan contoh spektrum selanjar dan spektrum garis. Okey, so ini spektrum selanjar untuk ni adalah panjang gelombang lah. Dan ini adalah spektrum garis. Okey, spektrum garis daripada lampu gas merkuri yang panas. Kemudian spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Spektrum tersebut mempunyai julat panjang gelombang di antara 400 nanometer hingga 750 nanometer. Inilah 400 hingga 750 nanometer. Spektrum cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan di antara jenis warna cahaya di spektrum tersebut. Spektrum garis yang terhasil oleh suatu atom terjun merupakan koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai petunjuk bagi mengenal pasti kewujudan suatu unsur. Contoh dia kat sini jadual 7.1 menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis yang dihasilkan oleh lampu gas merkuri. So ini warna dia ungu, biru, hijau dan kuning 3. So frekuensi dia dan ini adalah tenaga, kuantum tenaga. Okay, sekarang kita masuk yang melibatkan tadi teori saja kan. Sekarang kita masuk kepada dia punya pengiraan formula. Okey, kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Okey, paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Menurut teori kuantum Max Planck dan Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga. So ini adalah tenaga foton dan H ni adalah pemalar Planck dan F ni adalah frekuensi gelombang cahaya. Okey, so kita tengok cara mengira. Okey, bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dan foton cahaya 700 nanometer. So jadi kita guna formula ni lah yang dibagi tadi, E sama dengan HF ni. So jadi sekarang kita tak ada maklumat tentang frekuensi Okay, so kita guna formula E sama dengan HF. Okey, so H kita dah ada. Sekarang F yang kita tak F dengan inilah 400 nanometer. Okey, ini adalah panjang gelombang. Okey, so maklumat yang kita tak ada adalah frekuensi kita tak ada. So jadi frekuensi laju sama dengan F lambda kan. Okey, so jadi laju cahaya ni kan cahaya. So jadi V ni adalah laju cahaya lah. So C sama dengan F dalam dengan lambda. So jadi kita nak F. So F sama dengan C over lambda. So jadi yang ni lah. Okay, so jadi F ni kita ganti dalam ni. Kita ganti macam ni. So jadi H darab dengan C darab per lambda. Okay, so jadi H kita inilah kita masukkan saja nilai dia 6.63 dah.
darab 10 negatif 34. Okey, laju cahaya dia tetap 3 darab 3 darab 10 kuasa 8. Okey, kemudian nilai lambda inilah 400 nanometer. Okey, so jadi jangan lupa darabkan dengan 400 ni. Okey, nano sama dengan 10 kuasa negatif 9. So jadi dengan ni lah. So jadi kita tekan kalkulator. Dapatlah ni tenaga foton untuk yang ni lah 400 nanometer. Lepas tu kita cari pula untuk tenaga foton untuk 750 nanometer pula. So macam biasalah. So C kita ni sama dengan ni lah 3 darab 10 kuasa 8. Yang ni kamu jangan risau dah. Yang ni dia akan bagilah nilai nilai laju cahaya ni. Okey, kemudian 750 ni jangan lupa tukar kepada nanometer. So 750 darab nano ni sama dengan 10 darab negatif 9. So masukkan dalam ni, dapatlah tenaga foton dia sama dengan 2.65. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah semakin pendek gelombang cahaya, semakin tinggi tenaga foton. Tengok ni. Okey, ni 400 kan. So jadi 400 menghasilkan 4.97. So jadi makin pendek makin tinggi tenaga foton dia. Okey, lepas tu kita pergi kepada sifat kedualan gelombang zarah. Okey. Sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Okey, so dia ada dua lah, dia menunjukkan dua sifat, iaitu pembelauan dan interference. Okey, objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Okay, pada tahun 1924, Louis de Broglie, dibaca sebagai de Broglie, bukan de Broglie, de Broglie. Jadi seorang ahli fizik kuantum telah mengemukakan hipotesis yang mengatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun secara eksperimen, zarah yang memiliki jisim besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri gelombangnya. Louis de Broglie meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan, contohnya elektron. Beliau menyatakan hubungan antara momentum suatu zarah dengan panjang gelombang adalah seperti berikut. So ini formula yang lagi satu lah yang kita kena tahu. So jadi panjang gelombang sama dengan H per P, di mana H adalah pemalar Planck dan P adalah momentum. Dan nilai pemalar Planck, nilai dia tetap bersama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. So macam cikgu cakap, dalam peperiksaan dia akan bagilah nilai ni, jangan risau. Kemudian semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang. Oleh sebab nilai momentum boleh ditentukan dengan formula P sama dengan M darab dengan V, maka rumus yang berikut juga boleh diperoleh. So dia modified lah daripada sini. Ni bukan modified, P ni kan sama dengan MV. So kita boleh guna formula yang kita, tapi ni dia sama je sebenarnya. So jadi disebabkan nilai H adalah sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek dan untuk dikesan. Oleh itu ciri tidak dapat diperhatikan. Lepas tu pada tahun 1927, kewujudan sifat elektromagnet bagi telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Gambar foto 7.2 menunjukkan corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit tipis. Corak ini menyerupai corak pembelauan cahaya melalui bukaan membulat seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7.3. Hal ini secara langsung telah membuktikan hipotesis de Broglie. Corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit tipis, dan ini adalah corak pembelauan cahaya laser merah melalui pembukaan membulat. Kemudian panjang gelombang de Broglie suatu alur ialah kira-kira 1000 hingga 10.000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. So jadi kamu tengok ni ya. Ini adalah perbandingan antara imej yang dihasilkan mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron yang ditunjukkan dalam gambar rajah foto 7.4.
Okay, so jadi kalau kita guna mikroskop cahaya, kita nampak sedarah merah tu macam ni je. Tapi kalau kita gunakan mikroskop elektron, lagi detail. Okay, lagi detail dia punya ciri-ciri dia. Okay, tengoklah dia punya teleskop dia buat punyalah besar yang ni kecil je. Okay, lepas tu elektron dikatakan bersifat berkedualan gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Okay, so ini dia punya formula lah. Okay. So jadi yang ni F ni sama dengan C over lambda. Yang tadi yang cikgu tunjuk lah, yang V sama dengan F lambda. So F sama dengan V over lambda. So V ni bersama dengan hal cahaya. Kita boleh tulis C over lambda. Kita boleh ganti kat sini. Okay, lepas tu tenaga untuk satu foton, ni formula dia jugalah. Di mana P ni adalah kuasa foton, N adalah bilangan foton yang dipancarkan, H ni pemalar Planck, dan F ni adalah frekuensi. Okay, so kita nak contoh yang pertama. Okay, sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7 darab 10 negatif 20 negatif 7. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat? Okay, so dia nak bilangan foton kan. So jadi kita guna formula ni. Okay. Okay, so jadi kat sini dia bagi 50 watt ni adalah kuasa foton dia. So P sama dengan 50. Ni lah kita masukkan dalam formula. Okay, lepas tu kita modify formula ni. P sama dengan NHC over lambda. So kita nak N kan. So P sama dengan lambda bagikan dengan HC sama dengan N. So sama dengan ni lah. Okay, so jadi nilai P ni 50. Kemudian lambda yang ni nilai dia 7 darab 10 negatif 7. Di pemalar Planck nilai dia tetaplah 6.63 darab 6 darab 10 kuasa negatif 34. Dan laju cahaya pun tetap, iaitu 3 darab 10 kuasa 8. So tekan kalkulator dapatlah ni. Okey. Okay, so bilangan foton yang dipancarkan per saat adalah ni lah. Sebanyak dalam masa 1 saat dia menghasilkan 1.76 darab 10 kuasa 20 per saat. Okey. Itu contoh 1. Okay, kemudian kita pergi kepada contoh 2. Okay, sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer. So ini adalah panjang gelombang. Jika bilangan foton terpancar ialah 3.3 darab 10 kuasa 18 saat. So ini adalah N. Berapakah kuasa output? So dia nak P. Okay, so jadi kita guna formula ni. P sama dengan NHC per lambda. So nilai N dia dah bagi dah ni. So 3.3 darab 10 kuasa 18. Okay, ni pemalar Planck pun tetap yang ni. So ni laju cahaya pun sama 3 darab 10 kuasa 8 tetap. Dan panjang gelombang dia bagi tahu sama dengan 670 nanometer. So yang ni kita tukar kepada 670. So jadi ni kan ada nano. So dia akan jadi darab dengan 10 kuasa negatif 9. So dia akan jadi ni lah 6.7 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, so tekan kalkulator kita dapat ni lah jawapan dia. So dalam unit dia adalah watt. Okay, lepas tu contoh 3 pula. Okay, andaikan 10% daripada
kuasa output mentol 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 darab 10 kuasa 19 foton per saat. Berapakah panjang gelombang purata cahaya tersebut dalam nanometer? So jadi dia kata andaikan 10%. So jadi 10% kita darablah dengan 100 watt ni. So dapat 10 watt. Okay, lepas tu dia nak lepas tu maklumat dia bagi satu lagi, dia bagi tahu nilai N ya, bilangan foton dia 2.92. So inilah pemalar Planck tetap, darah cahaya pun sama 3 darab. So jadi kita nak panjang gelombang. Okay, so jadi kita guna formula yang tadi tu, P sama dengan awal-awal ni memang susah sikit lah nak hafal formula dia kan. Sebab kena praktis jawab-jawab. So nanti kita akan biasa dengan formula NHC per lambda. So kita nak lambda, so jadi lambda sama dengan NH darab C per T. So nilai N dia ni lah, okay, 2.92. Okay, ni pemalar Planck dia ni, dan laju cahaya ni. Kemudian P tadi kan 10 watt kan. So masuk kat sini. So tekan kalkulator dapat ni. Buat jawapan dalam ni pun boleh, dalam ni pun boleh. Okey. So sekarang kita nak cuba jawab praktis 7.1 Okey, soalan pertama dia kata berapakah frekuensi dan tenaga bagi foton dengan panjang gelombang 10 nanometer. Okey, so ini kita guna formula E sama dengan HF. Yang ni. Okey, yang masa kita dah jawab awal ni lah. Yang tadi. Ni. Kita guna formula ni ya. Okay, so ni dah, H ni adalah pemalar Planck. So pemalar Planck dia sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 So macam saya cakap lah, nilai ni dah diberi lah di dalam peperiksaan. Kemudian F dia adalah F dia tak bagi tahu. So jadi kita kena cari lah. So F dia F sama dengan C over V tadi kan. Okay. So jadi ini adalah C over V. So C nilai kita adalah laju cahaya kan. So dah 3 darab 10 kuasa 8. Bahagikan dengan panjang gelombang ni 10 nanometer. So 10 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, lepas tu kita tekan kalkulator. So kita akan dapat 1.99 darab 10 kuasa negatif 17 Joule. Okey, itu adalah untuk jawapan untuk nombor 1 lah. Okey, so untuk nombor 2, okey, kita padam. Okey, dia kata berapakah bilangan foton yang dipancarkan oleh lampu cahaya hijau yang berkuasa 50 watt. Okey, so jadi ni dia nak bilangan kan. So jadi bila bilangan kita guna formula yang ini. Ni. Okey. Kuasa kan, menyebabkan kuasa. E sama dengan N H C per lambda. Okey, so jadi kita nak bilangan N kan. So jadi N sama dengan lambda darab P bagikan dengan H C. So jadi panjang gelombang dia, panjang gelombang nilai dia adalah kita nak lambda darab P H C. Okey. Lepas tu kita nak cari dia punya HF. Okey, bukan, kita bukan guna formula ni ya. Kita guna formula lain. Maaf. Guna formula P sama dengan
Ni okey, kita guna formula ni. Sebenarnya sama je, benda yang sama. Jadi tadi cikgu tulis ini, sebenarnya ini pun sama, nilai dia apa? Dia adalah sama. So P sama dengan NHF. NHF. So kita nak N, so N sama dengan P per HF. So nilai P kita kat sini adalah 50 watt ni, 50 watt. Okay, nilai H inilah kan 6.3 darab 10 kuasa 34 negatif 34. Dan frekuensi dia inilah 5.49. Okay, 5.49 darab 10 kuasa 14. So tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.37 darab 10 kuasa 20 per saat. Okay, so itu adalah untuk nilai bilangan foton tu lah. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Okay, diberi jisim elektron ialah 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Berapakah panjang gelombang di Broglie bagi satu alat elektron memiliki tenaga yang nanti 50 eV. Okay. Okay, so jadi kita guna formula sebab dia tukar kepada kinetik kan. Tenaga kinetik sama dengan setengah mv square. Lepas tu tenaga sama dengan kalau tengok sini, lambda sama dengan H per mv. So mv sama dengan H per lambda. Kejap ya, sebab so ini dia kata berapakah panjang gelombang di Broglie bagi satu elektron yang memiliki tenaga kinetik 50 eV. Okey, so jadi so E sama dengan setengah mv square ni kan. So jadi kita nak cari panjang gelombang. Okey, so jadi kita nak cari panjang gelombang, so kita guna formula yang tadi tu, iaitu lambda sama dengan H per mv. Yang ni jadi yang cikgu tengok tadi. Ni ya, lambda sama dengan H per H bagi dengan mv. Okay, so jadi
So jadi nak cari panjang gelombang ni kita kena ada, okey, nilai H kita ada, nilai M dah ada. So sekarang kita tak ada nilai V ni tak ada. So jadi daripada V ni yang kita nak cari. Okey, so jadi 2 ni pindah sebelah jadi darab. So dia akan jadi 2E sama dengan MV square. So kita nak V kan. So jadi M ni pindah sebelah jadi bahagi. So jadi V kuasa 2 sama dengan 2E per M. So V sama dengan punca kuasa 2 2E per M. Okey, lepas tu masukkan dalam formula. Okey, punca kuasa 2. Okey, 2 darab E kat sini adalah 50 kita buat. So jadi 50. Okey, lepas tu kita tukar 1 EV sama dengan ni kan, 1 darab 10 kali 19. Jadi darab dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Dan jisim dia ni so kamu kena hati sebab nilai dia semua besar-besar ni. Tekan kalkulator kena betul-betul. Lepas tu tekan kalkulator. Dua darab 50 darab 1.6 eksponen negatif 19. Okay, bahagikan dengan 9.11 eksponen negatif 30. Ni ada GC, ada negatif ke ni? Ada. Kita dapat sini 1 point. Okey, lepas tu punca kuasa 2. So, kita dapat 4.19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kuasa 6 meter per saat. So masuk dalam formula ni. So H nilai dia adalah nilai H adalah 6.63 darab 10 kuasa. Ni apa ya? Negatif 34. Negatif 34. Okay, jisim ni 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Okay, darab dengan laju tadi 4.19 darab 10 kuasa 6. 6.63 eksponen negatif 34 bagi 9.11 eksponen negatif 31 darab dengan 4.19 eksponen kuasa 6. Okay, so kita dapat 1.74 lah. So 1.74 kita bundarkan pada 2 titik peluang darab 10 kuasa negatif 10 meter. Itulah panjang jugalah yang dia. Okey. So selesai untuk soalan yang inilah, soalan E. Sekarang apakah nama satu fenomena yang menunjukkan sifat gelombang bagi elektron? Okey, so iaitu pembelauan elektron. Pembelauan elektron. Okey, so itu saja daripada cikgu.